Okey, budaya ilmu itu harus kita tekakkan, tetapi segala-galanya bermula di rumah. Betul, Dan kita harapkan sebenarnya kita nak dapatkan unit keluarga tu sebagai unit yang mantap, supaya selepas itu ia akan berkembang kepada komuniti dan juga masyarakat dan keseluruhannya rakyat Malaysia yang bersatu padu, yang sejahtera, yang maju, yang pintar dan berdaya saing. Dan sebenarnya apabila kita bercakap mengenai masyarakat ataupun keluarga yang pintar, yang maju dan berdaya saing, sebenarnya kita perlu memberikan penghargaan kepada mereka, betul tak Azri? Betul. Ada dalam kalangan masyarakat yang saya kira layak untuk diberi pengiktirafan. Betul. Kalau dulu-dulu, kalau saya kecil-kecil lah, masa tu mungkin Syuhaidah pun tak ada lagi. Saya baby lagi kot. Saya ingat lagi lagu Ibu Misali tu. Kalau dulu hafal lah kan. Tapi kita pun merindui nyanyian lagu tersebut, dan ini membawa kepada topik yang kita nak kongsikan kepada semua. Bukan sekadar Ibu Misali semata-mata, tapi kita nak mengiktiraf satu keluarga terus. Dan ini lebih baik sebenarnya. Dari ibu, ayah, anak dan harapan sebagainya. Untuk itu kita untuk membincangkan mengenai anugerah ini bersama kita hari ini, Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal merupakan pengerusi Majlis Perunding Wanita Islam Malaysia. Selamat datang ke Kasapuri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Sebelum kita bercerita tentang program untuk tahun ini ya, Prof Datuk ya, mungkin kita boleh imbaslah sejarah anugerah Ibu Misali itu yang diberikan. Ya, sebenarnya memanglah anugerah keluarga Misali ini adalah daripada anugerah Ibu Misali. Yadim telah pun memberi anugerah Ibu Misali sejak tahun 1980, dan kita telah menobatkan 9 Ibu Misali, 1 Ibu Malaysia. Ibu Malaysia tu melibatkan yang Islam dan bukan Islam. Majmuk lah. Yang majmuk, melambangkan masyarakat majmuk kita. Dan kita ada tahun 2014 kita menukar konsep itu kepada keluarga Misali. Dan dalam kategori keluarga Misali ini, kita ada 4 kategori tadi yang disebut. Yang kita ada anugerah yang utama keluarga Misali, Ibu Misali, Bapa Misali dan Pewaris Harapan. Dan bagi kita anugerah ini sangat penting kerana dia perlu diteruskan, kerana sebuah negara itu berasaskan keunikan keluarga, ya, keteguhan dan kecemerlangan keluarga. Jadi kita dalam proses ini kita ingin mengiktiraf keluarga ibu bapa yang telah menyumbang kepada masyarakat dan juga membangunkan keluarganya sendiri yang boleh menyumbang kepada negara itu sendiri. Prof, kita nak tanya, kenapa sebenarnya keluarga diberikan keutamaan? Kerana sebelum ni kita tahu anugerah-anugerah diberikan kepada ibu saja. Kenapa kali ini kita beralih kepada seluruh keluarga? Sebenarnya kita mengubahnya pada tahun 2014 tu kerana kita mendapati, ya, biasanya kita memberi penganugerahan kepada ibu. Ibu itu ialah tangan yang menghayun buah yang itu boleh mengoncang dunia, ya, kerana anak ini dididik oleh ibu banyaknya di rumah. Tapi bila masyarakat berubah, kita dapati bahawa sebuah keluarga yang teguh itu kita mula mengadakan anugerah Bapa Misali dalam majlis-majlis sambutan Ma'al Hijrahnya dan sebagainya, ada anugerah Bapa Misali. Dan dari situ kita merasakan bahawa kenapa tak kita anugerahkan keluarga yang memang kedua-dua ibu dan bapanya sangat menyumbang kepada pembentukan keluarga besar yang juga menyumbang kepada keharmonian negara itu sendiri. So itu yang menjadikan kami mengadakan 4 kategori ini. Dan bagi kita, bagi yang mendengar, sebenarnya pencalonan itu boleh datang daripada satu keluarga. Dia boleh calonkan ibu dia, ayah dia, dan juga calonkan keluarga. Ya, tak ada masalah. Sebab bagi kita itulah asasnya. Mesti untuk menjadi keluarga Misali itu, salah satu daripada kategori itu mesti ada dalam keluarga. Baik. Okey. Dan melihat kepada situasi semasa, ya, keadaan masyarakat pada masa kini, pada pandangan Prof Datuk sendiri, adakah unit keluarga di Malaysia dalam kalangan rakyat kita sendiri seperti mana yang kita harapkan setelah sekian lama kita cuba pupuk kasih sayang dan saling hormat menghormati? Bagaimana pandangan Prof Datuk? Sebab itu kita nak mengadakan anugerah ini, sebab masyarakat kadang-kadang terlalu didedahkan, ya, dengan berbagai masalah keluarga. Kita tahu secara asasnya data perceraian di Malaysia ini bagi orang Islam, kita tahu setiap 1 jam 3 pasangan bercerai. Itu memang data dah lama memang ada, dan saya sendiri banyak membuat pendidikan mengenai perceraian, perkahwinan. Tapi kita juga tahu
institusi kekeluargaan ini memenuhi berbagai cabaran ya, kerana dengan kelahiran anak tidak sah darah yang banyak, masalah sosial dalam kalangan remaja dan berbagai-bagai isu. Tapi kita nak pastikan bahawa dengan adanya anugerah ini sebenarnya itu cerita yang salah satu cerita yang ada dalam masyarakat kita. Tapi kita patutnya memaparkan cerita-cerita keberjayaan keluarga dalam membina keluarga dia, menjadikan anak-anak orang yang berjaya, bukan saja berjaya akademik tapi sangat cemerlang sahsiahnya, tinggi budi pekertinya, dan kita hendak cuba mengembalikan nilai-nilai murni dalam kehidupan keluarga. Kita akan ke maklumat terperinci mengenai program selepas ini. Sikit lagi nak tanya pada Prof Datuk ya, tentang ada yang kata ada juga dalam kalangan ibu bapa ataupun ahli keluarga sendiri kata macam keluarga mereka tu bahagia, mereka tidak melalui kesusahan seperti yang kita lalui, mungkin dari sudut kewangannya, dari sudut kawasan persekitaran yang tak seselesa seperti orang lain. Ada persepsi macam tu, banding-membanding dalam masyarakat? Bukan juga. Sebenarnya kita dalam usaha kita nak memberi anugerah keluarga misali ini, kita akan dapati ada keluarga dalam masyarakat kita, sebab kita tahun 2014 mendapat lebih 500 pencalonan ya. Sebab sistem kita ialah dicalonkan, bukan kita sendiri mencalonkan. Ya, jadi kita dari segi itu kita dapati ada dalam kalangan ahli masyarakat kita yang memang membantu masyarakat menjadi harmoni dan bahagia. Kita bahagia dalam kelompok keluarga kita masing-masing. Tetapi kita nak kena tengok juga anak dia, saudara mara dia, dan dalam tokoh-tokoh keluarga misali yang kita dapat pencalonannya pada tahun 2014, kita dapati mereka menjaga itu hubungan kejiranan dalam masyarakat. Yang ini yang kita nak perkokohkan, dan kita nak masyarakat tahu bahawa kehidupan kita dalam masyarakat bukan kita suami isteri dan anak kita sahaja, tapi ia melibatkan ibu bapa, tok nenek, lepas tu sepupu, kupu-kupu dia semua-semua itulah ya. Jadi dari segi itu yang sangat penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat itu sendiri. Saya ambil contoh seorang ibu misali misalnya, ataupun keluarga misali yang kita nobatkan, sentiasa mengambil kira masyarakat keliling dia. Kalau dia kata ada jiran tetangga meninggal, dia boleh telefon anak. Dia kata jiran kita meninggal, sebab jiran ni lah orang yang paling rapat dengan mereka. Jadi itu yang kita nak, nilai itu dikembalikan. Sebab kita sangat telah terbiasa, saya lihat, hidup dalam masyarakat yang moden. Rumahku, rumah kau, keluarga aku, asalkan aku bahagia, okeylah, saya tak kacau orang. Tetapi dalam kehidupan kita sebenar, kita perlu saling membantu antara satu sama lain untuk menjadikan masyarakat kita lebih aman. Baik Prof, sebenarnya banyak lagi kita berbincangkan mengenai bagaimana untuk kita meningkatkan hubungan kekeluargaan itu dan sebagainya. Tapi kita nak beralih kepada anugerah keluarga misali ini. Sebenarnya apabila kita sebut mengenai anugerah, pasti ada pencalonan dan juga pemilihan-pemilihan dan juga juri yang mungkin untuk memilih pemenang anugerah ini. Bagaimana sebenarnya? Okey, prosesnya kita sekarang ni dah daripada Mac hari itu kita telah pun mengedarkan borang-borang pencalonan kepada semua agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Borang-borang ini juga boleh didapati daripada website Yadim ya. Dan kita juga dengan kriteria-kriterianya sekali. Jadi dari segi itu selepas kita menutup pencalonan, semua borang ini akan kita selaraskan di peringkat Yadim. Ahli Majlis Perunding Wanita Islam adalah antara ahli jawatankuasa induk untuk anugerah ini. Kami akan buat saringan pertama, dan sehinggalah kita boleh membawa shortlist ya. Shortlist tu mungkin dalam jumlah yang agak lebih kecil untuk dibawa kepada jawatankuasa induk pemilihan. Dan lepas itu jawatankuasa induk pemilihan akan ambil 3 finalis dan kita akan membuat sesi temu bual dalam kumpulan ini mengikut kategori-kategori itu. Selepas habis temu bual dengan rakamannya, kita akan bawa semula kepada jawatankuasa induk untuk membuat pilihan. Untuk pemenangnya, suara untuk penerima anugerah. Ya, betul. Baik, okey. Kami paparkan kriteria-kriteria untuk pencalonan bagi setiap kategori itu. Tapi mungkin Prof Datuk juga boleh tambah. Apa yang dicari untuk memantapkan pencalonan seseorang?
kalau kita ingat mengingat semula sejarah Ibu Misali, kalau kita lihat Ibu Misali ni selalunya ibu yang ni anak yang ramai, tetapi boleh membesarkan mereka dalam keadaan yang di mana mereka masuk belajar mereka sampai ke universiti, menjadi pemimpin masyarakat, anak-anak ni juga. Jadi dalam kategori-kategori ini juga kita ada kategori itu. Kita melihat keluarga yang berjaya dari segi akademiknya. Kemudiannya kita ingin melihat bagaimana keluarga itu kokoh sasiah dan keimanannya yang menjadikan keluarga itu sebuah keluarga yang mawaddah warahmah, yang sangat saling bantu-membantu antara satu sama lain. Kemudiannya kita juga melihat sumbangan anak-anak cucunya, ya, kalau dia dah sampai ke tahap cucu, melihat sumbangannya kepada masyarakat dan juga kepada keluarganya, dan dari situ baru kita boleh melihat. Dan bagi kita kriteria pertama dan utamanya ialah dari segi sasiah dan keimanan keluarga itu menjadi sebuah keluarga Islam. Prof, untuk anugerah ini pencalonan masih dibuka? Masih dibuka, dan kita menjemput semua yang menonton pagi ini untuk terus menghantar borang pencalonan. Dan biasanya kita kadang-kadang rasa jiran kita sebelah, rasanya dia ni bagus untuk dicalonkan. Isilah borang tu, dan isilah borang dengan baik supaya kita dapat semua maklumat, sebab kita perlukan maklumat-maklumat tu. Saya bagi contoh, ada juga yang isi borang dia tahu nama anak, umur, ya, sebab dia mungkin neighbor, dia segan nak pergi tanya. Tapi bagi saya lebih baiklah meminta sedikit maklumat-maklumat itu, ya. Sebab kita kadang-kadang perlu sangat, dan bagi pencalonan yang lengkap kita dapati yang ni memang dah boleh kita ketepikan untuk kita disenarai pendekkan. Ada satu kategori yang saya rasa mencuri perhatian juga, ialah pewaris harapan. Jadi apa yang diharapkan daripada pewaris ni? Siapa dia ni? Pewaris harapan ni umur dia 18 ke 30. Layaklah ni, ya. Saya dah terlebih dah terlajak dah. Dengan itu tuan-tuan dan puan-puan. Tak masuk kategori dah. Hazri dah terlajak. Tak apalah. So, 18 ke 30 dan kriteria yang sama bagi kita, anak muda yang sangat dinamik kehidupannya, tetapi sangat berpegang kuat kepada ajaran Islam dan boleh membantu orang lain dalam kehidupan. Walaupun dia muda, dia nampaknya menjadi role model dalam masyarakat dan sentiasa dapat mengambil kebaikan daripada apa yang dia lakukan, dan orang lain dapat manfaat daripada itu. Tidak kira sama ada mereka bujang ataupun sudah berkahwin? Bagi kita, dia adalah pewaris harapan yang akan menjadi pelapis pemimpin negara. Mungkin jodohnya belum sampai lagi kan waktu tu kan. Jangan risau. Tapi ya, setelah 2014, ya, akhir sekali Prof Datuk, ya, akhir sekali selepas 2014 dikembalikan tahun ini, apa yang Prof Datuk sendiri harapkan? Kita berharap satu ialah daripada masa kita membuat 2014 itu untuk pertama kalinya, kita merasakan mungkin ramai yang tidak dapat memahami ataupun tidak memohon, tetapi kita dapati sangat ramai memohon untuk membuat pencalonan, dan kita berharap tahun ini kita juga mendapat banyak pencalonan, dan itu dengan sendirinya membuktikan bahawa dalam masyarakat kita ada keluarga Misali, ada ibu Misali, ada bapa Misali, dan kita ada pewaris harapan untuk masa hadapan. Mudah-mudahan, insya-Allah. Baik, terima kasih Prof kerana menganjurkan penganugerahan yang sangat murni ini. Kami berharap agar segala perancangan dapat berjalan dengan lancar untuk penganugerahan nanti. Mudah-mudahan, insya-Allah. Okey, dan tadi juga kami ada terakan nombor talian dan juga maklumat yang boleh anda gunakan untuk pencalonan, dan seterusnya maklumat-maklumat lanjutlah tentang kriterianya, syarat-syaratnya. Jadi mudah-mudahan ada dalam kalangan para penonton pagi ini juga yang bakal menerima anugerah yang bakal menjadi contoh untuk kita semua. Dan tidak lupa juga, sekiranya anda ingin mencalonkan jiran-jiran anda juga boleh sebenarnya. Cuma kita perlukan maklumat yang lengkap untuk memastikan pencalonan mereka tapi tak surprise. Tak surprise? Kita tapi surprise. ini untuk juri je, Azri. Tak apa tak rasanya. apalah kan, benda macam ni tak apa, tak surprise sikit pun tak apa kan.